KPM. Selamat sejahtera penonton-penonton setia Didik TV KPM. Anda sekarang menonton Sukses SPM 2021 bersama saya Hanif Sean. Dan dengan perubahan fasa negeri-negeri mengikut Pelan Pemulihan Negara PPN, saya pasti ramai antara kita yang sudah keluar membeli belah, makan di luar, berekreasi bersama keluarga dan juga saya tahu ada yang bercuti ni. Betul tak? Tetapi kita sebagai rakyat Malaysia, rakyat dunia yang bertanggungjawab dan prihatin dalam berjuang menurunkan angka COVID-19, kita akan sentiasa mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Bagaimana kita lakukan begitu? 3 cara yang mudah. Yang pertama, memakai pelitup muka yang tutup secukupnya dari atas hidung sehingga ke bawah dagu. Yang kedua, kita sentiasa mengamalkan penjarakan sosial. Jika ada orang lain, 1 meter antara anda dengan orang seterusnya. Yang ketiga, yang paling mudah, kebersihan diri itu senang saja dijaga. Dan yang paling asas, kita basuh tangan kita dengan air dan sabun secukupnya. Baiklah, hari ini dalam Sukses SPM 2021, kita akan sama-sama belajar mata pelajaran pendidikan moral. Dan jika ingin tahu siapakah guru penyampai kita, mari kita tengok dulu biodata guru ini. Ya, itu dia, kita sudah tengok biodata guru penyampai kita. Beliau adalah Cikgu Mageshwari Anak Perempuan Perumal Mudali, Ketua Panitia Pendidikan Moral dari SMK Jalan Riko, Kajang, Selangor. Cikgu, selamat datang kembali, Cikgu. Ni kali kedua kita bersua. Betul, Hanif. Ingat tak kita nyanyi lagu Saya Individu Lokal? Oh, saya suka, Cikgu, lagu tu. Kalau kita tonton balik juga, saya terikut-ikut menyanyi lagi lagu tu, Cikgu. Betul. Cikgu, kongsi dengan kita, apakah topik yang kita akan sama-sama mengupas dalam mata pelajaran pendidikan moral hari ini? Hari ini kita akan bincang tentang nilai kerohanian dalam membentuk individu bermoral. Ya, jadi hari ini kita akan lihat 6 perkara yang mana yang pertama adalah tentang ciri individu dalam mengamal nilai kerohanian. Yang kedua adalah cara mempraktikkan nilai kerohanian dalam kehidupan. Yang ketiga adalah kepentingan mengamalkan nilai kerohanian dalam membentuk seorang individu bermoral. Yang keempat adalah apakah implikasi sekiranya kita mengabaikan nilai kerohanian dalam kehidupan. Yang kelima adalah apakah ekspresi atau perasaan sekiranya kita dapat mengamalkan nilai kerohanian. Dan yang akhir sekali adalah bagaimana kita dapat mengamalkan nilai kerohanian dalam kehidupan seharian. Saya setuju tu, Cikgu. Ada 6 objektif pembelajaran kita hari ini. Sangat penting untuk mengetahui ciri-ciri nilai kerohanian tersebut. Bagaimanakah kita praktik dalam kehidupan seharian serta kesan-kesannya jika kita praktik dan tidak praktik. Ya, Cikgu? Ya, betul. Baiklah, tentu, Cikgu, sebelum kita mulakan hari ini dengan pembelajaran, saya ingin menjemput Cikgu untuk mensanitasi tangan dahulu. Sama-sama kita kekal mematuhi SOP. Dan jika kita mensanitasi tangan kita, pastikan kita ratakan gel pembasmi kuman tersebut di sekeliling jari dan juga di pergelangan tangan. Ya, Cikgu. Kita juga mengamalkan penjarakan sosial, ya, 1 meter sentiasa antara saya dan Cikgu Mageshwari hari ini. Dan Cikgu, bukan kita berdua saja hari ini, kita juga ada 6 murid dalam talian dari 3 sekolah yang berbeza. Cuba lambai sikit dekat abang. Bagi senyuman yang paling besar dan lambaian. Tu dia. Baiklah. Saya akan sebut nama anda satu persatu. Sila perkenalkan diri, nama sekolah dan juga cita-cita anda. Yang pertama dari SMK Jalan Riko, Kajang, Selangor, kita ada Manisha. Selamat sejahtera kepada Cikgu Magis dan Abang Hanif. Nama saya Manisha, Anak Perempuan P. Suresh Kumar. Saya dari SMK Jalan Riko. Cita-cita saya adalah untuk menjadi guru. Untuk menjadi guru, itu dia. Mengikut jejak langkah Cikgu Mageshwari kita hari ini. Yang seterusnya, Pran. Salam sejahtera saya ucap kepada Cikgu Magis dan Abang Hanif. Nama saya Prem Anak Lelaki Nathan dari SMK Jalan Riko, Kajang. Cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang juruterbang. Seorang juruterbang, Cikgu, ya. Tinggi tu, cita-cita bagus tu. Baiklah, ada 2 lagi murid dalam talian dari SMK Taman Tasik, Ampang, Selangor. Yang pertama ialah Kirtana. Selamat sejahtera kepada Cikgu Magis dan Abang Hanif. Nama saya ialah Kirtana Anak Perempuan Krishnan daripada SMK Taman Tasik, Ampang. Cita-cita saya adalah menjadi seorang guru.
Seorang guru. Cikgu banyak yang ingin mengikut jejak langkah cikgu ni. Bagus. Untuk mendidik anak bangsa kita. Yang seterusnya dari sekolah yang sama SMK Taman Tasik Ampang ialah Nick. Selamat sejahtera, saya ucapkan kepada Abang Hanif dan Cikgu Magis. Nama saya Nick anak Edwin Shannon dari Sekolah SMK Taman Tasik Ampang. Cita saya lah untuk menjadi seorang doktor. Seorang doktor, itu penting juga tu. Ya. Baiklah, seterusnya dari SMK Jalan 4 Bandar Baru Bangi Selangor, kita ada Sujesh. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Cikgu Mageshwari dan Abang Hanif. Nama saya Sujesh anak lelaki Manohar daripada SMK Jalan 4 Bandar Baru Bangi. Cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang dentist. Seorang dentist, seorang doktor gigi tu. Itu juga cikgu sangat penting. Bagus, ya betul. Kalau tak ada doktor gigi nanti ramai yang akan sakit mulut ni. Jalan rata-rata. Baiklah, seterusnya kita ada Yuvan. Salam sejahtera saya ucapkan kepada Cikgu Mageshwari dan Abang Hanif. Nama saya Yuvan Prasadnaj, anak lelaki Nacetiran, dan saya dari Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan 4 Bandar Baru Bangi, dan cita-cita saya adalah menjadi seorang jurutera. Jurutera. Baiklah, itu bagus. Saya suka cita-cita masing-masing. Semuanya seperti yang cikgu katakan, high achievers tadi cikgu dalam cikgu punya moto tadi. Haruslah sentiasa kita berusaha untuk mencapai cita-cita tersebut. All are achievers. All are achievers. Ya, semuanya akan mencapai kejayaan dengan usaha yang cukup. Dan cikgu, tentunya kita tak sabar-sabar ni ingin meneruskan topik kita hari ni dan juga mata pelajaran pendidikan moral. Tapi sebelum tu kita akan berehat sebentar. Jangan ke mana-mana. Terus bersama kami di Sukses SPM 2021 Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama kami di Sukses SPM 2021 Didik TV KPM. Nama saya Hanif Sean dan saya ditemani oleh guru penyampai kita hari ini iaitu Cikgu Mageshwari, anak perempuan Perumal Mudali dari SMK Jalan Riko, Kajang, Selangor. Beliau adalah Ketua Panitia Pendidikan Moral di sekolah tersebut. Dan kita juga ada 6 murid dalam talian dari 3 sekolah iaitu SMK Jalan Riko, SMK Taman Tasik Ampang dan juga SMK Jalan 4 Bandar Baru Bangi. Hari ini sama-sama kita akan mengupas mata pelajaran pendidikan moral dengan topiknya kerohanian membentuk individu bermoral. Seperti yang Cikgu Magesh ada katakan tadi, ada 6 objektif yang kita akan capai. Tetapi sebelum kita meneruskan pembelajaran kita, saya rasa saya nak tanya sikit pendapat murid-murid dalam talian kita mengenai topik kita hari ini. Boleh tak saya nak pilih dulu? Yang pertama, kita cuba tanya pendapat Manisha. Apa pendapat Manisha mengenai topik hari ini? Dalam unit 3, saya mempelajari bahawa nilai kerohanian amat penting dalam pembentukan individu bermoral. Dengan nilai kerohanian, individu yang berfikiran rasional dapat membuat keputusan yang betul dan tepat. So, kalau mereka yang punya kerohanian yang tinggi ni, mereka boleh membuat keputusan yang tepat. Bagus. Seterusnya, saya akan pilih pula Kirtana. Apa yang saya pelajari daripada unit ini ialah kerohanian merupakan tiang seri dalam kehidupan seseorang individu yang melibatkan beberapa elemen penting, termasuklah keberanian, kedamaian dan kasih sayang. Perkara ini dapat mengelakkan sikap angkuh dan sombong yang boleh menjadikan individu tersebut bersikap individu dan materialistik. Itu juga sangat penting tu dengan sikap-sikap setiap individu. Baiklah, saya rasa saya ingin tanya pendapat seorang lagi murid kita. Saya akan pilih Sujesh pula. Dalam unit ini, saya mempelajari bahawa individu yang mengamalkan nilai kerohanian dapat berfikir dan bertindak dengan wajar. Nilai kerohanian dapat membentuk seorang yang berkepribadian mulia. Pengamalan nilai bertanggungjawab kasih sayang misalnya dapat membantu individu bertingkah laku dengan mulia. Itu setuju tu. Saya pasti Cikgu Magesh kita setuju dengan pendapat-pendapat murid dalam talian kita hari ini, Cikgu. Ya. Sangat bernas dan saya akan silakan Cikgu teruskan kita dengan pembelajaran hari ini. Okey, terima kasih Hanif. Terima kasih. Okey. Okey, seperti yang saya telah jelaskan dari segmen pertama tadi, iaitu kita akan mempelajari tentang kerohanian membentuk individu bermoral dan juga ini adalah objektif pembelajaran yang mana saya telah terangkan ada 6 objektif pembelajaran yang mana murid perlu tahu, iaitu ciri, cara, kepentingan, implikasi, ekspresi dan juga amalan. Ini ada 6 perkara yang mana kita akan kupas dalam perbincangan kita pada hari ini. Jadi mari kita tengok
Okey, apakah cadangan nilai yang boleh kita gunakan untuk tajuk unit ini? Okey, yang pertama adalah kepercayaan kepada Tuhan, kasih sayang, bertanggungjawab, baik hati dan juga hormat. Selain daripada 5 nilai ini, ada juga nilai-nilai lain yang mana kita masih boleh gunakan sekiranya ada soalan yang berkaitan dengan tajuk unit ini. Contohnya nilai rasional kita boleh gunakan. Ya. Okey, mari kita masuk kepada konsep kerohanian. Apa yang dimaksud dengan konsep kerohanian? Ya. Okey, dan juga apakah elemen kerohanian? Bila kita tengok konsep kerohanian adalah asas kehidupan seseorang individu, dan juga elemen penting dalam konsep kerohanian ini adalah kebenaran, kedamaian dan juga kasih sayang yang mana dapat membentuk satu individu yang bertingkah laku mulia. Dan seterusnya kita akan tengok bagaimana masyarakat yang mempunyai pegangan agama terutamanya percaya nilai kerohanian dapat membantu pembentukan individu bermoral. Jadi ini dari segi konsep kerohanian. Jadi setiap individu perlu adanya panduan ataupun pegangan agama yang kuat untuk membentuk seorang untuk mencapai nilai kerohanian dalam seseorang individu di mana panduan keagamaan atau pegangan agama yang kuat ini dapat membentuk seorang individu yang berkepribadian mulia. Ya. Cikgu Magesh, kalau saya boleh bertanya, dengan konteks masyarakat di Malaysia dengan pelbagai agama yang kita ada di sini, ya, yang saya pasti setiap agama tersebut, mereka yang percaya menganut setiap agama tersebut mempunyai panduan kehidupan masing-masing ke arah konsep yang sama ini. Ya, betul. Jadi setiap agama ni mereka mempunyai ataupun hala tuju atau panduan dalam kehidupan yang mana mereka boleh amalkan atau mereka boleh mengikuti untuk menjadikan seorang untuk mengamal nilai kerohanian dalam hidup mereka dan membentuk satu individu yang bertingkah laku mulia. Ya. Okey, seterusnya kita akan tengok apakah ciri individu yang mempunyai nilai kerohanian. Okey, ini adalah 7 ciri di mana individu mempunyai nilai kerohanian yang mana contohnya sayangi diri, adil, jujur, berani menegakkan keadilan, bersyukur dengan kehidupan, berpegang teguh kepada ajaran agama dan juga saling menghormati. Ini merupakan asas penting ya dalam mengamalkan nilai kerohanian yang mana setiap individu perlu ada ya ciri-ciri tersebut. Di 7 ciri tersebut. Seterusnya, bagaimana kita dapat meningkatkan nilai kerohanian? Bagaimana kita dapat meningkatkan nilai kerohanian? Di sini ada 6 cara bagaimana kita boleh meningkatkan nilai kerohanian, iaitu mengamalkan domain moral dalam kehidupan. Jadi domain moral ini termasuk adanya 3 domain moral dalam domain moral, iaitu emosi moral, penakulan moral dan juga perlakuan moral. Jadi ada 3 aspek penting domain moral di mana dalam setiap individu perlu ada. Dan juga dapat jauhkan diri daripada gejala negatif. Saya tujukan soalan ini kepada Manisha. Apakah contoh gejala negatif yang patut kita jauhi? Manisha? Contohnya cikgu, aktiviti vandalisme, gangsterisme dan mengisap rokok, mengambil dada. Bagus. Ada lagi? Ada lagi Manisha? Very good. Itu adalah jawapan yang sangat bagus ya, iaitu dari segi gejala negatif ada banyak gejala negatif yang mana remaja terlibat ya. Jadi contoh yang diberikan oleh Manisha seperti dada, gangsterisme, vandalisme, yang mana merupakan satu perbuatan yang akan menjatuhkan maruah diri kita ya. Jadi dengan mengamalkan nilai kerohanian ini kita dapat jauhkan diri daripada gejala negatif. Mentaati ibu bapa. Sujesh, macam mana kita dapat mentaati ibu bapa? Sujesh. Contoh kita mentaati ibu bapa ialah mendengar nasihat ibu bapa, menghormati ibu bapa, tidak mencakap kasar. Ya, bagus. Ya, itu sudah telah memberikan beberapa contoh. Bila kita kata mentaati ibu bapa ni, kita boleh kata menghormati, mendengar nasihat ya. Bagus ya, Sujesh. Dan kita dapat melindungi alam sekitar. Dalam aspek melindungi alam sekitar kita tidak boleh asingkan dalam kehidupan kita. Alam sekitar sangat penting dalam kehidupan seseorang individu ya, termasuk kepada satu negara dan juga kepada satu dunia. Jadi bagaimana kita dapat meningkatkan nilai kerohanian dalam aspek melindungi alam sekitar? Nick nak cuba menjawab, Nick? Boleh cikgu. Tidak membuat pembakaran secara terbuka, tidak vandalism dan tidak membuang sisa-sisa toksik ke dalam sungai. Bagus. Ini merupakan isu yang mana kita selalu memperdebatkan ya, iaitu bagaimana kita dapat melindungi alam sekitar supaya kita hidup dalam keadaan yang
alam sekitar yang seimbang, ya, alam sekitar yang bersih. Jadi pengamalan nilai kerohanian sangat penting dalam aspek melindungi alam sekitar. Seterusnya, ajaran agama sebagai panduan hidup seperti yang saya beritahu terlebih awal tadi, itu ajaran agama ini merupakan satu pedoman ataupun panduan dalam hidup setiap individu, okey, untuk menjadi seorang yang bertingkah laku mulia dan juga menerima kepelbagaian agama, ya. Okey, seterusnya daripada dua aspek yang kita telah bincangkan tadi, iaitu ciri dan juga cara. Okey, mari kita tengok soalan struktur pertama. Okey, jadi berdasarkan kepada dua topik kecil tadi, saya telah kemukakan satu soalan struktur yang berkaitan, yang mana kita dapat kaitkan soalan ini dengan dua topik tadi, ya, iaitu ciri dan juga cara. Okey. Ini adalah satu situasi yang mana Amy telah mendapat surat tawaran untuk bekerja di luar negara, tetapi Amy menolak tawaran tersebut kerana ingin menemani ibunya yang sudah uzur, malah dia adalah anak tunggal untuk ibunya. Jadi dekat sini kita dapat satu pengorbanan. Okay, kita nampak dalam situasi ini pengorbanan Amy untuk pergi untuk bekerja di luar negara. Okay, dan ini adalah soalan yang saya bentuk di mana ada 3 soalan yang kita boleh kaitkan dengan situasi ini, iaitu apakah pilihan ataupun wajarkah pilihan Amy dan mengapa. Okey, di sini ada 3 markah. Huraikan 2 ciri individu, kita dah bincang tadi, 2 ciri individu, dan juga berdasarkan satu nilai universal, jelaskan cara anda meningkatkan nilai kerohanian dalam diri berpandukan situasi di atas. Jadi berdasarkan 2 topik tadi, kita nampak soalan dekat sini. Okey, ini pun merupakan satu contoh bentuk soalan struktur yang boleh dikemukakan dalam peperiksaan, ya. Okey, mari kita tengok bersama-sama apakah jawapan dia. Okey, siapa nak jawab soalan pertama ini? Wajarkah pilihan Amy? Mengapa? Sila angkat tangan. Okey, Kirtana. Okey, Kirtana. Apa jawapan? Pilihan Amy adalah wajar kerana Amy haruslah mengorbankan peluang tersebut demi ibunya supaya dapat menjalankan tanggungjawab sebagai anak lalu membalas jasanya. Bagus, okey. Dekat sini kita nampak Kirtana telah membuat pilihan sama ada wajar atau tidak. Jadi bila dia menjawab wajar, dia telah mendapat 1 markah di sini, dan untuk 2 markah lagi adalah huraian mengapa dia membuat pilihan tersebut. Okey, mari kita tengok apakah jawapan yang boleh kita boleh jawab untuk soalan ini. Okey. Okey, ini saya telah memberikan 2 contoh jawapan, iaitu wajar, ini berkaitan dengan wajar. Maknanya pilihan Amy adalah wajar. Okey, ada tak jawapan lain selain daripada pilihan wajar? Okey, ada tak murid-murid saya? Ada yang ingin cuba tu? Ada pilihan lain. Okey, Manisha, Sujesh, Yuan, ada pilihan lain, Yuan? Yuan? Tidak wajar boleh kata. Okey, tidak wajar. Maknanya dekat sini ini yang merupakan satu soalan kebat, ya, di mana murid boleh menyatakan pilihan mereka. Okey. Di sini kedua-duanya boleh, cikgu, ya. Maknanya dekat sini wajar atau tidak wajar. Okey, tetapi jadi dari segi huraian tu dia mesti logik untuk tidak wajar. Okey, jadi contohnya tidak wajar. Amy patut menerima peluang keemasan itu dan dia boleh membawa ibunya bersama-sama ke luar negara. Maknanya dekat sini Amy tidak mengabaikan ibunya, tidak meninggalkan ibunya keseorangan di sini. Jadi dekat sini maknanya murid boleh membuat pilihan sama ada tindakan itu wajar atau tidak wajar. Ini merupakan soalan kebat. Jadi huraian sini adalah pendapat mereka. Okey, pendapat mereka logik ataupun tidak. Okey. Jadi dekat sini wajar. Okey, apa huraian untuk wajar? Okey, sekiranya murid memilih tidak wajar, okey, ini adalah huraian. Dan contohnya yang jawapan yang kedua, Amy tidak patut mensisiakan peluang itu dan boleh mengupah seorang pembantu serta boleh menelefon ibunya setiap hari untuk mengetahui keadaannya. Okey, jadi dekat sini pada akhirnya kesimpulannya adalah Amy tidak mengabaikan ibunya. Ya. Cikgu, dari segi pembahagian markah juga, 1 markah boleh diberi kepada wajar atau tidak wajar. Betul. Lagi 2 markah terhadap huraian tersebut. Huraian 2 markah lagi untuk huraian. 2 markah untuk huraian. Untuk huraian. Contohnya Amy patut menerima peluang keemasan itu merupakan 1 markah, ya. Okey. Ini mungkin 1 markah. Ini tidak wajar 1 markah. Baik. Okey. Amy patut menerima peluang keemasan, 1 lagi markah. Ini adalah penjelasan. Ya. 1 lagi markah. Okey, jadi murid akan mendapat 3 markah. Ya. Okey, kita tengok kepada soalan B. Okey,
Okey, huraikan 2 ciri individu yang mempunyai nilai kerohanian yang terdapat pada Amy. Ini adalah 4 markah. Bila 2 ciri di sini bermaksud murid perlu menulis huraian. 1 ciri dan huraian. 1 ciri dan huraian. Okey, mari kita buka soalan ini kepada... Okey, Prem. Apakah ciri yang terdapat pada Amy, Prem? Amy menyayangi ibunya dan tidak mahu tinggalkan ibunya berseorangan. Okey. Jadi dekat sini Amy Prem telah menggunakan satu daripada ciri yang kita telah pelajari pada peringkat awal untuk mengaitkan dengan soalan ini. Okey, bagaimana dengan siapa yang belum jawab lagi? Okey, Manisha. Manisha, apa lagi ciri lain? Ya? Amy menghormati ibunya kerana ibunya yang membesarkan dan melindungi dia. Bagus, okey. Jadi dekat sini kita akan nampak ya. Kita tengok contoh jawapan. Okey, Amy menghormati ibunya. Kita sudah nampak ciri-ciri ini dalam topik kecil tadi, nota tadi. Okey, Amy menyayangi ibunya. Itu adalah ciri. Okey, Amy bersyukur. Itu adalah ciri. Dan huraiannya adalah okey, bersyukur dengan kehidupan. Bagaimana dia bersyukur? Okey, berterima kasih kepada Tuhan kerana mempunyai seorang ibu yang ibu dan ingin meluangkan masa bersamanya. Okey, jadi dekat sini kita nampak ada huraian dan juga ciri. Okey, ini adalah ciri dia. Bersyukur, menghormati, menyayangi, berpegang teguh kepada ajaran agama. Okey, walaupun sini 4 markah saya bagi contoh. Okey, maknanya ini adalah pilihan jawapan yang mana murid boleh guna. Okey, seterusnya kita tengok kepada soalan C. Berdasarkan satu nilai universal, jelaskan cara anda dapat meningkatkan nilai kerohanian dalam diri berpandukan situasi di atas. Ini adalah 3 markah. Bila 3 markah, murid perlu menyatakan satu nilai yang sesuai dan juga murid perlu menyatakan huraian. Jelaskan di sini cara. Murid kena menjelaskan 2 cara. Ya? Okey, mari siapa ingin menjawab soalan ini? Murid-murid saya. Okey, Yuan. Nilai bertanggungjawab. Ya. Saya akan, sebagai seorang anak, saya akan menjalankan tugas saya untuk menjaga ibu saya. Bagus, okey. Dekat sini Yuan telah menyatakan nilai dan jelaskan cara anda. Di sini anda. Jadi murid perlu jawab saya. Okey, jadi Yuan telah menyatakan nilai bertanggungjawab dan bagaimana cara dia akan mengamalkan nilai kerohanian. Okay? 2 cara, cikgu. 2 cara. Dekat sini maknanya murid perlu menyatakan 2 cara, ya, dan 1 nilai. Ini adalah satu contoh jawapan. Okey, kita boleh guna 3 jawapan dekat sini, ada 3 nilai. Okey, 3 nilai itu kasih sayang, bertanggungjawab dan juga kepercayaan kepada Tuhan. Jadi bila murid menyatakan nilai, dia telah mendapat 1 markah. Dan watak mesti betul, ya. Ini watak. Saya. Saya. Watak Soalan dia kata jelaskan cara anda. Jadi kita jadikan saya. Okey. Jadi saya akan menyayangi ibu saya dengan sepenuh hati. Okey, ini merupakan huraian pertama. Huraian kedua adalah tidak akan membiarkannya keseorangan. Jadi murid ini telah mendapat 3 markah, ya. Lepas tu nilai bertanggungjawab. Saya akan menjalankan tugas sebagai seorang anak. Apa yang dia akan buat? Menjaga ibu saya dengan baik. Okey. Jadi dekat sini murid boleh menyatakan, bila murid telah menyatakan ada nilai, ada huraian, ada cara dekat situ, murid akan mendapat markah. Baik, cikgu, saya rasa ini sangat pentinglah dengan teknik menjawab soalan bahagian A ni juga, ya. Tadi kita juga sama-sama telah pelajari apakah ciri-ciri individu yang mempunyai sifat nilai rohani, dan selepas ini kita akan tengok pula apakah implikasi dengan sifat nilai kerohanian ini, ya. So jangan ke mana-mana, kita akan berehat sebentar. Sentiasa bersama kami di Sukses SPM 2021 Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama kami di Sukses SPM 2021 Didik TV KPM. Hari ini kita sedang belajar mata pelajaran pendidikan moral dengan topiknya kerohanian membentuk individu bermoral, dan bersama saya ialah Cikgu Mageshwari, anak perempuan Peruma Mudali, Ketua Panitia Pendidikan Moral untuk SMK Jalan Riko, Kajang, Selangor, Cikgu. Ya. Kita juga ada 6 murid dalam talian dari 3 sekolah beza, iaitu SMK Jalan Riko, Kajang, SMK Taman Tasik, Ampang dan juga SMK Jalan 4, Bandar Baru, Bangi.
Sebelum kita berehat tadi, kita sudah perhatikan apakah nilai-nilai kerohanian, apakah ciri-ciri individu yang mempraktikkan nilai kerohanian, dan juga menyaksikan satu contoh soalan struktur untuk bahagian A. Kini Cikgu Mageshwari akan sambung dengan kepentingan nilai kerohanian bagi membentuk individu bermoral. Silakan Cikgu. Terima kasih Hanif. Okey, kita dah bincangkan tentang ciri dan cara. Sekarang kita akan tengok bahagian kepentingan nilai kerohanian bagi membentuk individu bermoral. Okey, dekat sini ada 4 fakta yang penting, iaitu hidup dengan lebih harmoni, inspirasi ataupun menjadi teladan kepada orang lain, dapat membuat keputusan yang betul dan tepat, maknanya dapat seorang yang boleh bersikap rasional, wajar, dan juga disayangi dan dihormati oleh orang lain. Okey. Dan apakah kesan ataupun implikasi sekiranya kita mengabaikan nilai kerohanian dalam kehidupan kita? Ada 8 kesan yang akan wujud, iaitu individu akan bersikap individualistik, mengubah gaya hidup yang melampaui landasan agama, mungkin contohnya seperti budaya hedonisme, yang mana memang telah lari keluar daripada pegangan agama, mewujudkan sikap angkuh dan sombong, mengingkari norma masyarakat, maknanya tidak mengikuti peraturan, mereka telah melanggar kebiasaan kehidupan mereka, menjadikan hidup tidak tenteram, mengabaikan sikap berkepribadian mulia, mengetepikan nasihat orang tua dan anggota keluarga, dan juga menjadikan individu bersikap materialistik, yang mana yang terlalu mementingkan kebendaan. Ini merupakan pengabaian sekiranya kita tidak mengamalkan nilai kerohanian dalam kehidupan kita. Berdasarkan kepada 2 topik kecil tadi, iaitu kepentingan dan juga implikasi, ini adalah satu lagi contoh soalan yang mana ini adalah kandungan daripada buku teks. Saya ambil daripada buku teks pendidikan moral tingkatan 5, iaitu tentang gejala sosial yang dialami oleh remaja. Dan ini merupakan contoh soalan yang mana kita boleh kemukakan dalam soalan struktur, iaitu berkaitan dengan perasaan. Dalam objektif pembelajaran tadi saya dah mengatakan ada bahagian bagaimana apakah perasaan sekiranya kita mengamalkan nilai kerohanian. Jadi soalan pertama adalah berdasarkan perasaan, kedua yang berkaitan dengan kepentingan remaja, yang C adalah kesan sekiranya remaja mengabaikan nilai kerohanian dan juga nilai universal yang perlu ada pada remaja supaya mereka tidak terlibat dengan masalah di atas. Dan saya nak beritahu di sini adalah untuk soalan struktur ada 10 markah. Jadi untuk bahagian soalan A, B, C, D ini saya telah tetapkan 2 markah, 4, 2, 2 dan 2. Jadi ada 10 markah. Jadi kita tengok contoh jawapan. Perasaan sedih, kecewa atau marah. Saya akan teruskan dengan untuk menunjukkan slide dulu Sebab kita dah bincangkan tentang satu soalan struktur tadi. Ini merupakan contoh soalan dan juga jawapan di mana murid boleh menjadikan sebagai panduan. Dan ini merupakan kesan, contoh jawapan untuk kesan. Dan D adalah bagaimana murid boleh menjawab nilai dan juga huraian seperti yang saya tunjukkan untuk soalan yang pertama tadi. Yang bezanya adalah saya masukkan kepentingan dan juga implikasi untuk soalan ini. Seterusnya kita masuk kepada bahagian penting, iaitu bahagian esei, iaitu kita akan tengok bahagian B dahulu. Ini merupakan satu situasi yang mana kita bila kita imbas kembali, ini ada satu ciri dalam kerohanian. Nilai kerohanian. Apakah ciri ini? Murid saya, boleh bagi tahu saya tak? Apakah aktiviti yang menunjukkan ini ciri apa sebenarnya? Ada yang ingin mencuba? Siapa yang nak cuba? Ini Prem. Silakan Prem. Ciri melindungi alam sekitar. Yes, bagus. Ini merupakan satu ciri melindungi alam sekitar. Daripada tadi macam soalan struktur pertama berkaitan dengan ibu bapa. Yang ini saya ambil tentang yang kedua tadi tentang remaja gejala negatif. Yang ketiga ni adalah berkaitan dengan alam sekitar. Maksudnya saya dalam lingkungan apa nota kecil yang kita telah buat ini merupakan di mana murid soalan dia adalah jelaskan kepentingan tindakan tersebut. Maksudnya tindakan membersihkan pantai ini dalam berdasarkan nilai-nilai universal yang dipelajari di mana merangkumi 10 markah. Mari kita tengok bersama. Apakah kepentingan tindakan membersihkan pantai itu? Saya tujukan soalan ini, saya minta murid saya, Nick, untuk memberikan jawapan. Nilai rasional dapat memikirkan kesan sekiranya kita menjaga kebersihan pantai. Contohnya boleh membekalkan ekosistem di dalam sungai dan menjaga keseimbangan flora dan fauna.
Bagus ya, jawapan yang lengkap Sangat ya. Di bernas, sini cikgu. Nick boleh mendapat lebih kurang 4 markah ya, sebab Nick telah menyatakan nilai dan Nick telah menjelaskan huraian apakah kepentingan tindakan tersebut ya. Jadi di sini Nick boleh mendapat 4 markah. Ada di mana bila soalan tu dia telah menyatakan berdasarkan nilai-nilai universal, murid perlu tulis nilai ya. At least 5 atau 5 nilai. Sekurang-kurangnya 5 nilai ya. Jadi Nick telah menyatakan nilai dan juga kepentingan. Okey, mari kita tengok satu lagi contoh jawapan. Okey, siapa nak cuba memberikan jawapan yang kedua? Murid saya. Okey, dipersilakan, siapa nak cuba? Silakan. Okey, Manisha. Manisha. Okey, bagus. Manisha. Tanggungjawab cikgu, kita bertanggungjawab untuk mengelakkan kepupusan hidupan marina dan flora sekitar. Okey, dekat sini Manisha telah menggunakan nilai bertanggungjawab dan apakah kepentingannya adalah untuk mengelakkan daripada kepupusan hidupan marin. Okey, jadi ini merupakan murid perlu peka dengan keadaan atau situasi atau isu yang berlaku di sekeliling kita. Ya, untuk pendidikan moral ini lebih kepada situasi atau isu yang berlaku sama ada dalam negara ataupun di luar negara, yang mana isu alam sekitar ni saya rasa sangat penting supaya murid ketahui dengan lebih detail, sebab kita ada banyak aspek tentang alam sekitar. Ya. Setuju cikgu. Dari Ya. segi laut, dari segi Betul. hutan, udara. Ya, jadi memang ada skopnya sangat luas ya. Okey. Jadi kita akan tengok contoh jawapan ya, contoh jawapan yang mana kita boleh gunakan untuk menjawab. Okey, jadi ini adalah contoh-contoh nilai yang mana murid boleh guna, tetapi murid maksimum mereka boleh menjawab menggunakan 3 nilai yang maksimum ya. Okey, tadi kita dah dengar Prem telah menyatakan nilai rasional, Nick rasional, Manisha telah menyatakan nilai bertanggungjawab ya. Ini adalah contoh nilai yang sesuai dan ini adalah huraian. Okey, dekat sini huraian adalah apa saja huraian yang memang sesuai logik yang boleh diterima dengan situasi soalan, dengan berkaitan dengan isu soalan. Betul. Cikgu, seperti yang cikgu katakan, ada 10 markah untuk soalan ini, maka murid perlu meletakkan antara 3 hingga 5 nilai ya cikgu, dengan huraian yang bernas dan logik. Betul. Jadi maknanya dekat sini murid akan mendapat markah untuk nilai dan huraian juga. Jadi sekiranya murid telah menyatakan 5 nilai, mereka akan dinilai untuk 3 nilai sahaja. Okey, jadi murid akan mendapat 3 markah dan seterusnya 7 markah adalah dari segi huraian mereka. Jadi huraian mereka boleh dimasukkan dengan juga contoh, sekiranya mereka boleh fikirkan contoh pada masa itu. Jadi mereka akan dapat setiap huraian mereka beri logik, boleh diterima, munasabah, mereka akan dapat markah. Jadi dekat dalam aspek esei ni, murid perlu tahu peka tentang apa isu yang dibincangkan dan apakah idea. Jadi mereka perlu nyatakan idea yang bernas ya untuk menjawab soalan-soalan ni. Jadi mereka perlu tahu tentang isu semasa. Isu semasa, isu global juga. Betul. Ya. Okey, jadi kita akan nampak sini saya dah tanda markah ya. Contohnya untuk nilai rasional, menjaga keseimbangan flora dan fauna. Jadi keseimbangan flora dan fauna ni, kalau katakan murid boleh berikan contoh. Contohnya tidak membuang sampah merata-rata tempat di pantai ya, ataupun membuang sampah di dalam tong sampah yang disediakan. Itu merupakan contoh. Jadi murid akan mendapat satu lagi markah. Ya. Okey, ini merupakan contoh jawapan yang mana murid boleh guna. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada esei bahagian C. Jadi, apa yang kita nampak dekat sini? Okey. Saya nak terangkan sedikit ya untuk bahagian B. Sorry. Okey, untuk soalan bahagian B, esei bahagian B ada 2 soalan sebenarnya, di mana murid perlu memilih satu soalan. Ya, perlu memilih satu soalan yang mana merangkumi 10 markah. Manakala bahagian C di mana murid akan dikemukakan 4 soalan sebenarnya. Jadi saya hanya berikan 2 contoh di sini, yang mana 2 contoh soalan ini berdasarkan kepada satu isu. Yang mana saya telah mengambil isu tentang semangat kejiranan yang mana kita telah pelajari dalam nota yang berkaitan dengan cara tadi. Ya, okey. Jadi dekat sini saya telah gunakan isu semangat kejiranan dan saya telah bentuk 2 jenis soalan yang berkaitan dengan isu ini. Jadi bahagian C ini murid akan diberikan 4 soalan, iaitu 2 soalan besar, nombor 1 AB, nombor 2 AB, yang mana setiap soalan itu merangkumi 10 markah. Jadi bahagian C ini murid perlu menjawab untuk mendapat 40 markah sebenarnya. Ya. Okey. Jadi kalau kita tengok dekat cara-cara mengukurkan semangat kejiranan ni, kita nampak ada banyak situasi, iaitu contohnya
melawat jiran yang sakit, okey. Apa lagi? Kita ada contohnya memberikan makan, kita bertukar makanan dan sebagainya ya. Jadi apa soalan pertama kita tengok? Sejauh manakah individu yang mempunyai nilai kerohanian dapat menjaga hubungan dengan jiran tetangga? Okey, sejauh manakah individu yang mempunyai nilai kerohanian dapat menjaga hubungan dengan jiran tetangga? Jadi mari kita tengok bersama-sama. Saya rasa huraian ni agak banyak cikgu. Diperlukan kerana sehingga 10 markah untuk setiap soalan tersebut. Betul. Okey, jadi sebelum saya tunjukkan jawapan, saya ingin menguji murid-murid saya terlebih dahulu. Betul, ya. Okey. Jadi saya buka soalan ini kepada murid-murid saya. Okey, siapa nak jawab dulu? Silakan. Okey, Prem. Okey, Prem. Oh, Prem. Baik. Individu yang mempunyai nilai kerohanian dapat menerima kepelbagaian bangsa. Contohnya mereka akan menghadiri rumah terbuka. Ya, maknanya dekat sini Prem telah memberikan bagaimana nilai kerohanian itu dapat mewujudkan hubungan yang erat di antara jiran tetangga. Okey, dalam situasi ini sekiranya soalan tidak menghendaki untuk menulis nilai, murid tidak perlu menulis nilai ya. Murid terus menjawab kepada apa kehendak soalan. Okey, lain. Okey, Nick. Tadi saya nampak Nick angkat tangan. Okey, apa Nick? Apa jawapan Nick? Dapat mewujudkan suasana harmoni dan sejahtera di antara jiran tetangga. Contohnya dengan melibatkan diri dalam aktiviti gotong royong. Okey, itu contoh ya. Sejauh manakah individu dekat sini dengan melibatkan diri dalam aktiviti gotong royong. Okey. Lagi. Kirsana. Kita boleh mengekalkan hubungan di antara rukun tetangga dengan membuat rondaan pada setiap malam mengikut giliran demi memastikan keharmonian dan keselamatan rukun tetangga. Ini dapat mengeratkan hubungan sesama jiran. Ya. Okey, dekat sini kita nampak bagaimana semangat kejiranan yang kita dapat wujudkan melalui nilai kerohanian ni. Jadi bila kita imbas kembali dari segi ciri dan juga cara, kita nampak bagaimana nilai kerohanian ni bukan saja dapat memberikan manfaat kepada diri sendiri tetapi juga kepada orang lain. Ya, jadi kita tengok contoh jawapan. Cikgu, seperti yang murid kita tadi memberikan huraian mereka, semuanya memasukkan contoh sekali. Ya, dan betul. itu boleh membantu untuk mendapat markah. Mereka akan dapat lebih. markah sebenarnya. Ya. Jadi bila murid memberikan huraian dan mereka berikan contoh yang boleh mengukuhkan lagi huraian tersebut, memang mereka akan mendapat markah. Jadi dekat sini apa yang saya nak tekankan adalah murid perlu tulis. Mereka perlu tahu apa yang mereka, pertama sekali mereka perlu memahami soalan. Apakah isu yang dibincangkan? Okey, apakah kehendak soalan sebenarnya? Daripada situ mereka perlu fikirkan apakah bagaimana mereka akan mengolah ya jawapan sama ada huraian ataupun contoh yang sesuai. Ya. Okey, kita tengok contoh jawapan. Okey, jadi ada banyak huraian dekat sini di mana saya telah memberikan contoh huraian dan juga contoh. Contohnya saling membantu dan bekerjasama sesama jiran. Bagaimana kita boleh saling membantu? Okey, memberi bantuan semasa kecemasan. Sama ada sakit ke semasa kecemasan ni boleh kita libatkan apa saja jenis kecemasan, mungkin dari segi mungkin berlakunya kebakaran ke ya something like that. Alright, lepas tu menerima kepelbagaian bangsa ada dalam ciri. Okey, bila kita bincangkan tentang ciri tadi, memang kita nampak adanya menerima kepelbagaian bangsa. Bagaimana? Okey, contohnya menyertai majlis rumah terbuka. Kenapa? Okey, dapat mengukuhkan perempuan. Jadi dekat sini kita dah nampak adanya ciri, adanya bagaimana mereka kesannya mereka sekiranya mereka dapat menerima kepelbagaian bangsa dan bagaimana kita dapat mengukuhkan perpaduan melalui aktiviti menyertai majlis rumah terbuka. Jadi dalam konteks yang ini, murid telah dapat 3 markah untuk 1 fakta. Baik cikgu, dan saya pasti kejap lagi cikgu akan kongsikan lagi bagaimana ingin mendapat markah penuh 10 markah tersebut. Dan kita juga ada satu lagi soalan B tadi yang saya pasti cikgu Magish akan kongsikan jawapan dan teknik-teknik menjawab tersebut. Kalau nak tahu lebih lanjut, pastikan kejap lagi masih bersama kami di Sukses SPM 2021 Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Kembali bersama kami di Sukses SPM 2021 Didik TV KPM. Hari ini kita sedang belajar mata pelajaran pendidikan moral dengan topiknya Kerohanian Membentuk Individu Bermoral. Bersama saya ialah Cikgu Mageswari, Ketua Panitia Pendidikan Moral dari SMK Jalan Riko, Kajang, Selangor, dan juga 6 murid dalam talian ini dari 3 sekolah yang berbeza, iaitu SMK Jalan Riko, Kajang, SMK Taman Tasik, Ampang dan juga SMK Jalan 4, Bandar Baru, Bangi. Sebelum kita berehat tadi, Cikgu Magesh berkongsi dengan kita bagaimanakah cara untuk menjawab soalan esei dan juga soalan struktur tadi. Ada soalan bahagian B dan bahagian C, Cikgu. Betul, ya. Baik, dan seterusnya kita akan terus mendapatkan jawapan untuk soalan yang kedua untuk esei ini. Silakan, Cikgu. Terima kasih, Hanif. Jadi kita akan sambung dengan bahagian C, iaitu soalan bahagian B, ya, yang mana kita tertinggal tadi. Okey. Jelaskan implikasi, iaitu kesan sekiranya hubungan dengan jiran tetangga diabaikan. Sini adalah di mana dia merangkumi 10 markah. Jadi dalam konteks soalan ini, murid perlu fokus, ya, perlu tumpukan kepada kehendak soalan, iaitu implikasi. Jadi murid perlu kenal implikasi itu adalah maksudnya adalah kesan. Ya, kesan. Sekiranya hubungan dengan jiran tetangga diabaikan. Okey, jadi sekarang sebelum saya masukkan berikan jawapan saya, saya akan tujukan soalan ini kepada murid-murid kesayangan saya sini. Okey, siapa yang ingin menjawab dulu? Angkat tangan. Okey, Yuan. Okey, apa implikasi, Yuan? Individu akan bersikap individualistik di mana mereka akan mementingkan kepentingan sendiri, dan ini juga boleh menyebabkan perselisihan faham antara orang lain. Okey, dekat sini saya nampak perkataan individualistik, ya. Sekiranya mereka tidak ada hubungan dengan jiran tetangga ni, mereka abaikan nilai kerohanian, apa yang akan berlaku adalah sikap individualistik. Jadi mungkin kita akan tengok balik, jadi kita boleh ingat semula bila saya sebut tentang implikasi. Contoh-contoh implikasi adalah satu daripadanya adalah maknanya akan menyebabkan hubungan di antara kejiranan itu akan renggang, ya. Okey, saya nampak tadi Sujesh. Sorry. Sujesh. Tadi angkat tangan tadi. Pada pendapat saya, jika jiran tetangga diabaikan, ini akan mewujudkan masalah perkauman dan akan juga mewujudkan masyarakat yang sombong dikelilingi kita. Okey, maknanya dekat sini kita nampak maknanya hubungan akan wujudnya perselisihan kaum, masalah perkauman, dan juga akan mewujudkan masyarakat yang sombong, angkuh dan juga tamak. Okey, saya tujukan kepada seorang lagi. Okey, Kirtana? Jika mengabaikan nilai kerohanian, ini boleh menjadikan hidup seseorang menjadi tidak tenteram dan boleh mewujudkan diskriminasi antara jiran. Okey, akan mewujudkan diskriminasi, ya, akan mewujudkan jurang di antara jiran tetangga. Okey, bagus jawapannya, Kirtana. Okey, semua jawapan yang diberikan oleh murid-murid saya memang bernas, ya, Anis. Okey, mari kita tengok contoh jawapan untuk soalan ini. Okey, fokus adalah kepada implikasi. Jadi apakah implikasi yang kita nampak? Semangat perpaduan atau kekitaan tu akan luntur. Ya, maknanya dekat sini kita akan nampak adanya jurang di antara perbezaan ataupun jurang di antara jiran kita. Okey, wujudnya ketidaksefahaman, okey, tidak bermuafakat. Okey, jiran akan lebih bersikap individualistik, masyarakat jiran yang sombong. Okey, menggugatkan ketenteraman kejiranan, mungkin berlakunya pergaduhan, ya. Okey, dan juga mewujudkan masalah perkauman dalam kejiranan. Kegiatan jenayah boleh meningkat dan juga sukar mendapat pertolongan semasa kecemasan. Jadi biasanya saya akan minta murid-murid saya untuk memahami, ya, jawapan ini dari segi konteks yang pendek dan ringkas. Jadi bila contohnya semangat perpaduan akan luntur. Okey, jadi mereka perlu faham. Okey, dari segi bila saya sebut tentang jiran tetangga ni, apa yang akan berlaku sekiranya kita tidak mengamalkan sikap ataupun nilai kerohanian ni. Okey, jadi kita ada keyword, ya. Semangat perpaduan, okey. Ketidaksefahaman, tidak muafakat, okey, bersikap individualistik, okey, sombong. Okay, ini semua adalah kata-kata kunci yang mana murid boleh gunakan kata-kata kunci ini untuk membuat satu huraian, ya. Okey, masalah perkauman, menggugatkan ketenteraman, kegiatan jenayah. Yang sekiranya jiran tetangga dah ada sikap tidak kisah, ya. Jadi mereka mungkin ini akan menyebabkan kegiatan jenayah ini boleh berluasa, ya.
dan juga sukar mendapat pertolongan semasa kecemasan. Ini merupakan kata-kata keyword atau kita kata kata kunci yang mana murid perlu ingat dan mereka boleh gunakan kata kunci ini untuk membuat huraian. Ya, jadi sekiranya murid dapat memberikan penerangan yang bagus, ya, yang boleh logik, yang boleh diterima, sudah semestinya murid akan mendapat markah. Itu memang semestinya. Ya. Cikgu, saya suka jawapan kepada soalan ini kerana saya sebagai seorang penganut agama Islam, dan saya pasti semua agama juga inginkan benda yang sama. Dalam Islam juga mengatakan bahawa kita harus melayan jiran kita seperti keluarga kita sendiri. Betul. Dan saya pasti semua agama dalam konsep kerohanian ini juga akan meminta benda yang sama, cikgu, ya. Kita betul. membuat jiran kita seperti keluarga, rapat dah, keakraban. Jadi semestinya semua kita sebagai masyarakat Malaysia kita inginkan satu kejiranan yang aman, ya, perpaduan yang harmoni, ya. Jadi nilai kerohanian ini memang kita tidak boleh asingkan, kita tidak boleh tinggalkan. Okay, untuk dalam konsep untuk membentuk seorang individu yang berkepribadian mulia, ya. Ada Hanif nak tanya apa-apa kepada murid saya? Sebenarnya saya ada satu soalan, cikgu. Saya ingin tanya kepada murid dalam talian kita, bagaimana anda mengamalkan nilai kerohanian ini dalam kehidupan seharian? Kalau boleh beri jawapan yang ringkas. Ada yang ingin mencuba? Okey, Nick. Silakan, Nick. Dengan mengelakkan perlakuan yang negatif seperti tidak merokok dan tidak mengambil dadah. Ya, mengambil pengambilan dadah. Itu penting, cikgu, kerana kadang-kadang kita mengambil dadah tu boleh membawa kepada jenayah yang lebih besar. Betul. Baik, cikgu, boleh kita dapatkan rumusan untuk pembelajaran kita hari ini? Okey. Kita teruskan kepada rumusan. Okey, nilai kerohanian merupakan asas penting dalam kehidupan seseorang individu dan terutamanya untuk membentuk individu yang bermoral, ya. Dan individu bermoral ini mengamalkan nilai kepercayaan kepada Tuhan, okey, menghormati, baik hati, kasih sayang dan juga bertanggung jawab. Dengan pengamalan nilai ini sudah semestinya pengamalan nilai kerohanian ini akan wujud dalam diri seseorang individu. Dan juga individu bermoral ini akan sentiasa berasa bersyukur, gembira dan juga bangga dalam kehidupan seharian kerana mereka telah mengamalkan nilai kerohanian yang mana membentuk personaliti yang positif. Ya, di mana mereka tidak terlibat dalam kejadian negatif. Mereka ni contohnya seperti apa yang kita nampak tadi, kan, kita dah tengok dari segi nota yang pertama tadi, yang mana dari segi cara, ciri, semuanya menunjukkan gambaran yang positif dalam kehidupan seseorang individu. Ya? Saya setuju, cikgu, dengan rumusan tersebut, dan kita sebagai rakyat Malaysia yang mempunyai agama yang beza-beza, kita mengamalkan nilai kerohanian ini dalam kehidupan seharian. Ya, betul. Dan semoga rakyat kita, semoga masyarakat kita lebih bersatu padu dan menyayangi antara satu sama lain. Ya, dengan itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru penyampai kita, Cikgu Mageshwari, anak perempuan Perumal Mudali, dari Ketua Panitia Pendidikan Moral dari SMK Jalan Riko, Kajang, Selangor. Dan saya ingin mengambil kesempatan ini kerana murid-murid saya telah memberikan satu pencapaian pada saya, merupakan satu pencapaian bagus, ya, pada hari dengan penglibatan mereka. Jadi berikan satu tepukan gemuruh untuk diri anda. Saya sangat setuju, cikgu. Kita juga ingin mengucapkan terima kasih kepada ke-6 murid dalam talian kita dari SMK Jalan Riko, Kajang, ialah Manisha dan juga Prem. Dari SMK Taman Tasik Ampang kita ada Kiratana dan Nick. Tentunya SMK Jalan 4 Bandar Baru Bangi kita ada Sujesh dan Yuven. Kita ingin mengucapkan juga ribuan terima kasih kepada penonton di rumah, murid-murid di rumah kerana sentiasa setia bersama kami di Didik TV KPM, ya. Jangan ke mana-mana tau. Nanti kita akan jumpa lagi banyak lagi rancangan Didik TV KPM yang anda boleh meneruskan pembelajaran anda. Nama saya Hanif Shaw. Nanti kita jumpa lagi. Terima kasih. Bye. Didik TV KPM